أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا wal qiyamu bin nafsi. Betul lah kita perbahasan ni? Betul Ustaz. Baik. Wal qiyamu bin nafsi itu qiyam bin nafsihi berdiri dengan sendiri. Terjemahan bagi wal qiyamu bin nafsi adalah berdiri dengan sendiri. Itu terjemahan. Bukan makna tapi terjemahan. Syarah makna Allah berdiri dengan sendiri ialah Allah tidak memerlukan kepada mahal dan tidak memerlukan kepada mukhassis. Ini sedikit susah, sedikit saja. Saya tak katakan terlalu, tapi saya katakan sedikit susah. Kenapa? Kalaulah bagi orang yang tak biasa mengaji tauhid, dia bagi pelik sikit dengan mahal mukhassis ni apa makna gitu. Hatta pelajar-pelajar baru dalam ilmu tauhid pun dia orang kebanyakannya silap. Mahal tu dia terjemahkan dengan dia buka kamus mahal tempat, dia terjemah Allah tak berhajat kepada tempat dan tak berhajat kepada mukhassis gitu. Tapi itu terjemahan yang salah. Kerana terjemahan mahal dan mukhassis adalah asal yang sama tetapi cara yang berbeza. Dan akan datang insya-Allah ke depan. Di sini juga itu. Yang mana kita faham ke sini? Baik, jadi yang kita faham di sini adalah Allah SWT itu tak berhajat kepada mahal dan tak berhajat kepada mukhassis. Ini yang first yang kita perlu faham. Apa itu mahal, apa itu mukhassis? Izzuddin sambung. Makna mahal ialah zat. Ini kerana Allah ialah zat. Jika Allah berhajat kepada mahal, maka Allah ialah sifat. Kerana sifat itu umumnya berhajat kepada zat atau dipanggil juga mahal. Itu macam ni. Allah SWT ketika mana kita kata Allah SWT tidak berhajat kepada mahal, dengan makna Allah SWT tidak berhajat kepada zat yang lain, yang mana Allah ni kalau zat tu ada barulah Allah ada. Kalaulah jadi macam tu, maka Allah SWT ni sebenarnya ialah suatu sifat bagi zat tersebut. Ini makna dia. Sifat bagi zat. Yang mana kalau Tuhan ni tak ada, Allah pun tak ada. Nah itu. Khususnya? Misal, pedas berhajat kepada cili untuk wujud. Sedangkan ini misal sebab ada benda lain yang selain daripada cili yang pedas betul. Tetapi kita bahaskan tentang pedas tu sekarang. Gitu. Pedas berhajat kepada cili. Ini misal. Pedas tu berhajat kepada cili untuk wujud. Khususnya? Sedangkan cili boleh sahaja menjadi pedas atau tidak. Pedas ialah sifat dan cili ialah zat. Maka jika Allah berhajat kepada mahal, maka Allah ialah sifat yang berhajat kepada zat yang lain untuk wujud. Itu satu. Ini apa? Di sini seolah-olah nak mengatakan kalau Allah Ta'ala berhajat kepada mahal, kerana Allah Ta'ala itu sifat. Okey. Ini apa? Makna Allah Ta'ala tak berhajat kepada mahal. Itu selesai yang mahal. Khususnya yang mukhassis pula. Makna mukhassis ialah zat yang menjadikan. Ini kerana Allah itu wujud, sedia dan kekal. Jadi Allah tidak memerlukan kepada yang lain untuk menjadikan ia. Jika Allah satu zat yang berhajat kepada mukhassis, maka Allah ialah baharu dan Tuhan baharu tidak layak menjadi Tuhan. Okey. Di sini titik penting. Mahal tadi kita kata Allah Ta'ala tu dianggap sebagai sifat yang memerlukan kepada zat untuk mewujudkan sifat tadi tu. Yang mukhassis Allah Ta'ala tu sebagai sebuah zat yang perlu kepada zat yang lain untuk mencipta Allah. Beza segi mahal mukhassis, mahal tu menunjukkan kalau ada mahal tu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni sifat, dan kalau adanya mukhassis tu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tetap zat. Samanya adalah mahal dan mukhassis kedua-duanya ialah zat yang lain. Dan
penisbatan ini kepada Allah SWT, dengan mana Allah SWT berhajat kepada mahal ataupun berhajat kepada mukhassis, adalah mustahil untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita katakan Allah bersifat dengan sifat qiyam bi nafsi. Itu Allah ketika mana bersifat dengan sifat ini menunjukkan bahawa Allah SWT tidak perlu kepada mahal dan tidak perlu kepada mukhassis. Terusnya. Perbezaan di antara mahal dan mukhassis. Jika dari zahir, kita akan dapati bahawa mahal dan mukhassis membawa makna zat dan itu hakikatnya. Cuma dari pembezaan ialah mahal merujuk kepada satu zat yang wujud bersamanya satu sifat lain. Mukhassis merujuk kepada satu zat yang menciptakan zat yang lain. Jadi kat sini jelas bahawa mahal dan mukhassis adalah benda yang sama. Cuma efek kepada Allah itu yang berbeza. Kalau kita panggil adanya dia barulah ada Allah. Itu Allah Tuhan tu ciptakan Allah. Ini misal Tuhan tu ciptakan Tuhan kita. Itu lalu menjadikan dia sebagai sebuah sifat, maka kat sini menunjukkan bahawa Tuhan kita berhajat kepada mahal dan ini mustahil. Kalaulah zat tadi itu menciptakan zat yang lain, seperti kita menciptakan komputer, begitu, kita menciptakan komputer, maka kita dekat sini ini gambaran kita yang dianggap sebagai zat dan komputer pun zat juga. Tetapi bezanya adalah kat sini kita ni dalam kategori mukhassis yang mewujudkan zat yang lain. Mahal kenyang. Kenyang tu ada pada kita. Kenyang boleh ada dan boleh tiada. Bila masa kenyang ada, ketika mana kita dah makan. Bila masa kenyang tu tiada, ketika mana kita belum makan. Maka dia boleh ada, dia boleh tak ada. Gitu. Maka kenyang tu adalah sifat, lapar tu adalah sifat, sedangkan kita dekat sini zat dalam kategori mahal. Faham tak kat sini semua? Faham Ustaz. Yang lain? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Baik. Seterusnya. Dalil nakli. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Al-Baqarah. Artinya Allah itu tidak ada Tuhan selainnya yang maha hidup lagi yang berdiri dengan sendiri. Baik. Jadi kalau orang tanya kita, sifat 20 ni ada tak dalil dalam Al-Quran? Terang-terang. Kenapa saya suka bawakan ayat Al-Quran sedangkan kebiasaan kitab normally tak perlu bawa pun, kena untuk orang awam. Kenapa? Nak menunjukkan bahawa sifat ni, ucapan nama sifat tu ada dalam Al-Quran sebenarnya. Orang kata apa Allah qiyam nafsi, mana dalam Al-Quran qiyam nafsi? Ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum tu apa? Qiyam nafsi. Yang kita bahaskan yang tu. Maka ini tertolak kita panggil anggapan ataupun sangkaan daripada orang-orang yang menolak, yang mengatakan bahawa kita yang mengaji metod sifat 13 ataupun sifat 20 ni tak ada dalil. Tak, kita ada dalil. Cuma perbahasan kita ni lebih rinci ke arah akal. Sementara kalau misalnya mazhab Wahabiyah, mazhab Salafi, dia orang tak terperinci kepada akal. Dia orang lebih kepada dalil. Itu je. Beza kat itu je. Gitu. Kita lebih pada akal dan mendidik. Dia orang kekurangan dia orang, kelebihan dia orang bawakan dah banyak dalam Al-Quran, tapi kekurangan dia orang tak sampai. Sebab tu ramai juga orang jadi Wahabi, ramai juga orang keluar daripada Wahabi. Tapi tak ramai orang yang mengaji cara akidah kita lalu terpesong, tak ramai. Melainkan kalau yang ngaji tak betul memang akan terpesong. Gitu, ngaji tak betul itu barangkali dia mengaji kat Yaman betul. Barangkali. Tapi ada kena bapak seorang dua tu mengaji kat Yaman. Ini kita tahu kan Yaman tempat habaib semua tu kan. Tapi dia ngaji kat Yaman daripada kecil sampai ke besar, dia kalau keluar jadi Wahabi juga. Apa masalah dia? Ngaji tak betul. Ngaji tak betul. Kerana ngaji ilmu akidah ni senang. Kita hanya tinggal untuk faham dengan betul-betul hukum akal sahaja. Lepas tu semua jadi senang. Semua jadi senang. Faham hukum akal wajib.
wujub istihadah dengan jawaz. Itu je, faham betul-betul, yang baki semua senang. Kalau tak faham yang ni, yang sah. Sebab tu ulama kita kata kalau Wahabi memahami benda ni dengan baik, maka dia orang takkan jadi Wahabi. Itu apa? Aqsamul hukmil aqli la mahalah hiyal wujubu thumma al-istihalah thumma al-jawazu thalithul aqsami fafhamu ihtalazzatul afham. 3 hukum. Kalau dipahami dengan baik, insya-Allah kita akan diberikan kelezatan dalam kefahaman ilmu tauhid. Seterusnya. Dalil akal. Setelah kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah, wujud, sedia, kekal, berbeza dengan makhluknya, ini kita harus mengetahui bahawa Allah tidak memerlukan kepada apa pun dari makhluknya. Sifat ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah layak untuk menjadi Tuhan. Jika Allah memerlukan kepada yang lain, maka tidak layak untuk Allah menjadi pencipta. Kerana bagaimanakah Tuhan yang menjadikan alam memerlukan kepada yang lain? Ini ialah kekurangan bagi sang pencipta. Lawan bagi sifat ini ialah al-iftiqaru lil ghairi, yang bermaksud memerlukan kepada yang lain, dan ini mustahil pada hak Allah Ta'ala. Itu dengan mana kalau kita tak isbatkan bahawa Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, qiyam binafsi, maka kita nak isbatkan apa? Mesti akan membawa kita untuk mengisbatkan kepada Allah bahawa Allah Ta'ala ni iftiqar lil ghairi, merajak kepada yang lain. Itu kerana wajib lawannya mustahil. Bukan ni, dia bukan sifat jaiz, wajib kita untuk mengisbatkan bahawa Allah Ta'ala tu bersifat dengan qiyam binafsi. Kita kata kami tak percaya, kami tak nak beriman dengan sifat qiyam binafsi. Apa nak beriman dengan apa? Lawan dia, wajib lawannya mustahil. Itu mustahil itu iftiqar lil ghairi, rajak kepada lainnya. Faham tak faham kat sini semua? Faham Ustaz. Baik, Faham Ustaz. Antum misalnya ada soalan, antum boleh straight tanya je. Kalau ada permasalahan, saya akan selesaikan soalan. Kerana saya lebih suka soalan daripada syarahan. Kalau syarahan barangkali ada yang faham dan dia akan rasa bosan kalau disyarah benda yang dia dah tahu. Tapi kalau soalan tu bermakna orang tu ada part yang dia faham dan ada part yang dia tak faham, dan saya dapat detect yang mana dia faham, yang mana dia tak faham. Kalau yang dia tak tanya bermakna dia faham. Kalau yang dia tanya part tu mungkin dia tak faham. Maka antum ambil kat sini baik lelaki ataupun perempuan. Kat sini kita ada Syasha perempuan, Amira, siapa lagi perempuan, Hanan, Salihah, Nur Insyirah, Nur Nabilah, dan kita ada lelaki Faidi, kita ada Haziq Haikal, kita ada Afif Syazwan. Perempuan tadi Qurratul Ain lupa. Wan Fahmi, Ustaz Afifi kita ada Abdul Rahman. Kalau antum tak faham, antum tanya. Kalau antum tak tanya, saya hanya straight je, jalan je. Terusnya. Wal wahdaniyah, esa. Syarah makna esa ialah tidak berbilang pada zat, sifat dan perbuatan. Tidak berbilang maknanya hanya Allah satu-satunya bersifat dengan sifat-sifatnya, dan tidak ada yang menyerupai Allah pada zat, sifat dan perbuatannya. Adapun secara terperinci akan dibincangkan pada bab yang akan datang insya-Allah. Dalil nakli, qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ayat 1. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dia, yakni Allah itu satu. Dalil akal, jika ada Tuhan lain seperti Allah, maka dunia ini akan musnah. Dengan buktinya bahawa setiap Tuhan mempunyai kuasa dan kemahuan yang tersendiri. Jika misalnya kita boleh terima akal bahawa adanya dua Tuhan di dalam dunia, seperti yang dikatakan oleh Nasrani, maka kita harus memahami bahawa itu ialah kelemahan bagi sang pencipta. Jika Tuhan yang A menciptakan sesuatu dan Tuhan yang B mengizinkan, ini membawa maksud Tuhan yang B tidak mempunyai kehendak, maka Tuhan yang tidak mempunyai kehendak ialah lemah. Jika Tuhan A menciptakan sesuatu dan Tuhan B mencegahnya, dan Tuhan A mengikut Tuhan B, maka Tuhan A bersifat lemah kerana tidak berkuasa untuk melakukan sesuatu. Maka lemah bagi sang pencipta ialah mustahil. Jadi dia akan terasa Lawan macam bagi ni. Dia akan terasa macam ni. Kalaulah Tuhan A lemah,
Maka kalaulah ada kategori Tuhan tu boleh bersifat dengan lemah, bermakna tak mustahil Tuhan juga, iaitu Tuhan B, boleh lemah juga. Dia akan bawa gitu. Kalaulah Tuhan B itu lemah, maka tak mustahil untuk Tuhan A pun jadi lemah juga. Kerana Tuhan juga. Maka ini dia akan bawa masalah. Sebab tu kita daripada awal lagi Islam ni beritahu, la syarika lah, tak ada sekutu bagi Allah. Dapat ke itu? Khususnya. Lawan bagi sifat ini ialah at-ta'addudu, berbilang, dan ini mustahil. Itu kalau Allah Taala tak satu bermakna ya 2, 3, 4, 5. Gitu. Sekarang Allah satu tak satu. Tak, Tuhan bukan satu. Ada Tuhan lagi. Ya sudah Tuhan. Kan ada orang disebut Tuhan satu tak? Bukan. Tuhan betul berbilang ke? Tak. Berbilang pun bukan. Betul tak jadi berapa? Izzuddin. Kalau Tuhan tak satu dan Tuhan pun tak berbilang. Nak kata apa? Tak tahu dah. Tak ada. Itu mustahil kan? Betul kita kata sifat wajib lawan yang mesti ingat macam tu je. Kalau kita kata Tuhan tu tak satu, bermakna kita sedang membuktikan bahawa Tuhan tu 2, 3, 4. Ataupun tak ada. Dan ini mustahil untuk kita isbatkan bahawa Tuhan tu tak ada. Mustahil. Yang lain faham? Faham Ustaz. Seterusnya. Wal hayah. Hayah artinya hidup. Syarah maknanya ialah hidup dan maknanya ialah hidup dengan tiada nyawa dan jasad. Pengenalannya sifat yang tetap qadim yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Di sini pengarang memulakan sifat-sifat ma'ani dari sifat hayat iaitu hidup. Ini kerana sifat-sifat ma'ani yang lain tidak akan ada jika pemilik sifat tidak hidup. Tambahan, sifat ma'ani iaitu sifat yang ada pada zat Allah dan sifat ini ada 7 iaitu kudrah, berkuasa, iradah, berkehendak, ilmu, berilmu, hayah, hidup, sama, mendengar, basar, lihat, dan kalam, berkata-kata. Secara terperinci akan dibincangkan pada bab yang akan datang. Dalil naqli. Cantiknya kitab ni, ketika saya syarahkan, saya pecahkan dengan elok. Bukan kerana saya syarahkan, kerana asal matan tu macam tu. Asal teks asal memang macam tu. Itu apa? Sekarang bawakan sifat dulu, lepas tu baru diterangkan sifat-sifat tu lebih sikit. Jadi seketika saya mula menulis benda ni, saya kata, "Uish, ni penyusunan yang cantik." Itu apa? Ya, seolah-olah dia nak bagi mengarang, nak kita ni untuk kenal dulu sifat 20 maknanya. Lepas tu barulah kita akan memahami dengan lebih sedikit. Hatta makna sifat ma'ani, ma'nawiyah, dia akan datang secara perlahan. Kadang-kadang kalau kita perasan, kalau kita mengaji ilmu tauhid ni, dia terus bawa sebahagian kita tahu, terus bahas benda tu daripada awal lagi. Betul, terus nak bahaskan makna sifat 11, sedangkan orang tak habis lagi yang milih sifat 20 ataupun sifat 13. Maka dekat sini jadi macam akal tu tak sempat nak set. Jadi sebab tu cantiknya kita ni adalah dia bawa perbahasan sifat-sifat dulu satu persatu sampai habis 20. Lepas tu dia masuk kali kedua, dia istilahnya dia ulang balik tapi secara tak langsung. Dia tak sebut dah nama sifat tu tapi dia membuktikan pula sifat. Dekat itu dia jadi lebih sikit maklumat. Lepas tu dia akhiri dengan perbahasan kenabian dan juga sam'iyat segala bagai semua tu. Dan kitab ni sangat senang insya-Allah. Terusnya. Dalil naqli Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, surah Al-Baqarah ayat 255. Artinya Allah itu tak ada Tuhan selainnya yang maha hidup lagi yang berdiri dengan sendiri. Dalil akal, setelah kita mengetahui tentang sifat wujud sehingga wahdaniyah esa, maka wajib kita mengetahui sifat hidup. Mengapa kita mengatakan Allah hidup? Kerana jika Allah bersifat dengan sifat ada, esa dan yang lainnya, maka mustahil jika Allah mati. Ini kerana bagaimanakah Tuhan yang mati akan mentadbir alam. Jadi dari ini pasti akan kita boleh menerima bahawa Tuhan yang ada dengan sebenar-benar ada itu hidup. Lawan bagi sifat ini ialah mati, al-mautu, dan ini mustahil akal. Kalau kita tak isbatkan Allah Ta'ala dengan hidup, ya mati. Allah Ta'ala tak hidup dan tak mati. Mustahil. Ini maknanya kat sini.
Ada soalan dulu kat sini? Ada soalan kat sini? Tak ada. Seterusnya. Wal ilmu, ilmu, yakni berilmu. Syarah, makna berilmu ialah mengetahui dengan nyata tiap-tiap sesuatu sama ada yang ada atau yang tiada. Pengenalannya, ilmu ialah sifat yang ada pada Allah, qadim lagi azali, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifat ilmu ini ialah daripada sifat ma'ani. Ilmu Allah ada sejak azali lagi dan bukan seperti kita. Ilmu makhluk dinamakan ilmu muktasab, iaitu ilmu yang didapati setelah daripada kejahilan. Sebagai contoh, seorang anak kecil jika ingin membaca buku, maka dia harus mempelajari ABC dahulu. Jika ia sudah mempelajari dengan bersungguh-sungguh selama beberapa tahun, barulah ia boleh membaca dengan betul. Namun jika anak kecil itu mahu membaca buku tanpa mempelajari ABC, maka mustahil adat untuk dia boleh membaca. Adapun begitu, berbeza ilmu Allah dengan ilmu makhluk, kerana ilmu Allah itu ada dan maha mengetahui tanpa mempelajari atau didahului dengan kejahilan. Allah mengetahui segalanya sama ada zahir atau tersembunyi, besar atau kecil, cerah atau gelap. Dalil naqli, innahu alimun bizatis sudur, surah Al-Mulk ayat 13. Artinya sesungguhnya Allah dialah yang maha mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Dalil akal, jika ada yang mengatakan bahawa Allah tidak berilmu atau jahil atau Allah jahil sebelum berilmu, maka kita katakan bahawa itu mustahil. Kerana jika Allah jahil atau tidak berilmu, maka bagaimanakah Allah boleh menjadi Tuhan? Di antara sifat Tuhan mestilah sempurna. Ketika Allah ingin menciptakan sesuatu dan ia jahil untuk menciptakan sesuatu itu, maka ciptaannya akan menjadi cacat. Jika kita melihat diri kita, maka kita akan dapati bahawa kita adalah sempurna dari zahir. Seperti contoh, jika kita mempunyai tangan seperti kucing, bagaimanakah cara untuk kita makan? Jadi dari ini kita mesti menerima bahawa Tuhan itu berilmu dan tidak jahil. Lawan bagi sifat ini ialah al-jahlu, jahil, dan ini mustahil pada hak Allah Ta'ala. Faham kat sini semua? Faham Ustaz. Yang lain? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Terusnya. Wal iradah, iradah, iaitu berkehendak. Syarah, maknanya ialah menghendaki. Di antara sifat bagi pencipta ialah mengetahui. Sifat ini menunjukkan bahawa segala yang Allah inginkan adalah pilihan dan kehendak darinya. Meskipun sesuatu perkara itu buruk atau baik dari pandangan makhluk, maka ianya adalah keinginan Allah Ta'ala. Dia melakukan apa sahaja yang ia inginkan tanpa memerlukan persetujuan daripada makhluk yang lain. Pengenalannya, sifat ini ialah sifat yang qadim lagi azali, yang tetap ada dan berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dalil naqli, Lupa nak cakap tentang definisi atau pengenalan sifat-sifat ni. Saya tak perlu ulang sebab daripada awal pengajian dulu saya dah terangkan daripada sifat sifat qadim dan juga dengan sifat wujud. Kita dah terangkan makna sifat ini ialah sifat yang qadim. Apa makna qadim kita dah beritahu. Lagi azali kita dah pernah beritahu. Yang tetap ada kita dah beritahu, dan berdiri pada zat Allah. Bila kita sebut berdiri pada zat Allah, saya ulangi, sifat tu ada pada zat Allah dan dia bukan terpisah daripada Allah. Ini makna berdiri pada zat Allah tu ada dengan Allah. Ini, dan antum boleh rujuk balik. Jadi ketika mana saya dah pernah bagi penerangan yang basic macam ni, maka tentunya saya tak perlu untuk mengulangi di sini. Dan saya ulangi bagi yang baru masuk, kalau antum ada soalan, antum terus tanya. Tak payah tunggu saya tanya. Antum boleh maaf, Ustaz, saya ada soalan. Tak ada masalah.
Saya akan menjawab soalan. Itu saya ulangi. Kalau tak ada soalan bermakna antum faham. Tapi kalau antum misalnya tak faham atau antum malu untuk tanya lalu antum silap dalam pemahaman, maka itu bukan salah saya dah gitu. Salah antum. Terusnya. Dalil naqli. Fa'alun lima yurid. Surah Al-Buruj ayat 16. Artinya Allah Maha melakukan apa sahaja yang Ia kehendaki. Dalil akal, jika kita mengatakan bahawa Allah tidak bersifat dengan sifat berkehendak, maka kita telah menyifatkan Allah dengan sifat keterpaksaan. Dan ini mustahil pada hak Allah Ta'ala. Jika Allah boleh bersifat dengan sifat keterpaksaan, maka tidak ada gunanya Allah menjadi Tuhan, kerana jika Tuhan bersikap keterpaksaan dalam melakukan sesuatu, pasti ada yang memaksanya. Dan yang memaksanya itu mestilah yang memiliki pangkat yang atas darinya. Maka jika terjadi seperti ini, maka Tuhan yang lagi satu pun akan sama sahaja bersikap dengan keterpaksaan. Akhirnya semua ini hanya membawa kepada kebinasaan yang tidak berpenghujung dan kekurangan bagi Allah. Oleh itu, pasti logik di akal kita untuk menetapkan bahawa Allah bersifat dengan sifat iradah, iaitu berkehendak. Allahu a'lam. Lawan bagi sifat ini ialah keterpaksaan, al-ikrahu. Dan ini mustahil pada hak Allah Ta'ala. Faham kat sini? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Silakan, teruskan. Silakan. Wal qudratu, qudrah, iaitu berkuasa. Syarah maknanya berkuasa Allah untuk melakukan apa sahaja yang Ia kehendaki. Pengenalannya, ia ialah sifat yang qadim lagi azali dan tetap pada Allah yang berdiri dengan zat Allah. Allah berkuasa untuk melakukan segalanya dan tiada yang mustahil pada hak Allah. Boleh sahaja Allah memasukkan orang kafir ke dalam syurga dan boleh juga Allah memasukkan orang Islam ke dalam neraka. Adapun begitu, Allah telah berjanji untuk memasukkan orang yang kafir ke dalam neraka dan orang yang Islam ke dalam syurga. Sesungguhnya Allah tidak mengkhianati janjinya. Dalil naqli, Nahnu qaddarna bainakumul mauta. nahnu qaddarna bainakumul mauta. Surah Al-Waqi'ah ayat 60. Maksudnya kamilah yang berkuasa menentukan kematian di antara kamu. Dalil akal, jika Allah tidak berkuasa, maka siapakah yang menciptakan alam? Oleh itu, kita mesti mempercayai bahawa Allah berkuasa. Jika ada sebahagian kelompok mengatakan bahawa alam ini semula jadi adanya tanpa pencipta, maka kita perlu memahami bahawa alam ini bersifat berubah-ubah dari siang ke malam dan dari panas kepada redup. Jadi kita akan dapati bahawa alam ini bersifat berubah-ubah dan sifat sesuatu yang semula jadi itu tidak berubah-ubah. Lawan bagi sifat ini ialah lemah, al-ajizu, dan ini mustahil pada hak Allah Ta'ala. Faham kat sini? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Yang lain Hanan, Insyirah, Amelia, Qurratul Ain, Afif, Wan Fahmi, Abdul Rahman, Abrar, Kak Nuriwana. Faham Ustaz. Faham Ustaz. Faham Ustaz, faham. Okey, okey. Kalau faham tak apa, saya takut antum tak faham, takut antum malu-malu semua. Tapi kalau antum faham, tak apa, tak ada masalah. Alhamdulillah. Faham, Ustaz. Baik. Adapun muka yang muka surat 71 ni, saya ada hantar gambarnya di apa di dalam apa di dalam Allahumma salli sallim di dalam grup. Dan itu ada sedikit bahagian yang ketika pencetakan dalam masalah masa mencetak, dia ada sedikit lari tu bukan daripada kita, lari tu daripada pencetak. Ketika dia orang buat tu, dia orang tak tengok betul-betul, lepas tu larilah satu halaman. Lari satu halaman, dia tak dekat elok, jadi antum boleh tengok dekat situ. Dan nanti saya akan hantar bahagian yang rosak, bahagian yang rosak menggunakan yang cantik sikit. Saya akan buat cantik sikit. Itu ada PDF kat saya benda tu, supaya antum boleh kalau nak screenshot ke ataupun nak print keluar ke apa ke, antum boleh buat nanti.
Faham ke itu? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Baik. Teruskan je. Sebab kalau antum nak tengok part ni, Izzuddin boleh tengok dekat grup. Yang saya ni Ustaz dah ada dah pagi. Oh dah. Siapa yang dah ada ni, semua dah ada ke? Saya ada lampirkan kertas. Tak ada. Ada Saya tak ada. Tak ada. Yang lain? Saya punya tak ada. Oh tak ada. Tak ada. Kalau yang ada, alhamdulillah. Tak ada juga. Ustaz. Kalau yang tak ada, nanti saya akan bagi dia punya Ada Ustaz. gambar untuk Tak ada Ustaz. tak apa. Sudah, teruskan Izzuddin baca. Yang lain boleh tengok dekat page tu, dekat gambar tu, dekat grup. Saya baru hantar tadi. Nanti saya hantar lagi yang lebih elok sikit. Wassam'u, sama' iaitu mendengar. Syarah maknanya ialah Allah mendengar tanpa menggunakan telinga. Pengenalannya ialah sifat yang tetap, qadim, yang berdiri pada zat Allah. Allah mendengar dengan sebenar-benarnya dan mendengarnya Allah tidak seperti makhluk mendengar. Ini kerana Allah mendengar tanpa menggunakan perantaraan. Adakah boleh diterima akal jika Allah mendengar dengan tidak menggunakan telinga? Jawapan, boleh bahkan wajib. Ini kerana Allah yang menciptakan telinga. Jika Allah yang menciptakan telinga dan ia memerlukan telinga yang ia ciptakan, maka ini membawa makna Allah berhajat kepada makhluk dan ini mustahil. Berhajat kepada makhluk telah kita bahaskan pada sifat qiyamuhu binafsihi. Dalil naqli wa huwa as-sami'ul basir. Surah Asy-Syura ayat 11. Artinya dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalil akal, jika Allah bersifat dengan sifat tidak mendengar iaitu pekak, maka ini mustahil. Kerana pekak ialah kekurangan dan mustahil bagi pencipta yang maha sempurna untuk bersifat dengan sifat seperti ini. Oleh dari itu, wajib ke atas setiap manusia mengetahui bahawa Allah itu mendengar dan mendengarnya tidak memerlukan kepada alat seperti telinga atau sebagainya. Lawan bagi sifat ini ialah pekak, as-samamu, dan ini mustahil pada hak Allah Ta'ala. Faham kat sini semua? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Faham Ustaz. Faham Faham. Ustaz. Mari kat sini insya-Allah. Minggu depan kita jumpa lagi. Kita tak ada cuti sebab raya kita pun tak ada apa-apa. Jadi sebagai sebuah raya, alhamdulillah kita syukuri raya, tapi kita nak buat apa pada raya pun tak ada. Saya tak tahu di setiap negeri yang berbeza, saya tak tahu macam mana keadaan negeri korang, tapi di kita orang yang dekat Selangor ni macam tak ada apa-apa lah sebab kita orang masih PKPD kan, ataupun PKP, tapi sama keadaan yang sama juga, kita orang tak nak pergi raya semua. Faham Ustaz. Apa? Kalau hari raya haji ada kelas tak Ustaz? Kita tak ada kelas pada hari raya, kita ada kelas pada minggu raya. Iaitu hari Jumaat ni, Jumaat depan kita tetap ada kelas. Awak ada urusan apa-apa ke? Tak ada Ustaz. Sana ada raya tak? Negeri apa yang ada sambut raya? Negeri Melaka. Ada sambut raya Ada Ustaz. Ada? Tak ada Ustaz. Negeri awak Kelantan macam mana? Kelantan? Macam-macam tak ada apa juga. Sama juga, saya ada kelas ngaji, beberapa kelas ngaji yang orang-orang tua kat sini, dia orang tanya saya, Ustaz kita nak sambung terus ngaji ke tak? Kelas ngaji orang tua hari Selasa, Rabu, Khamis kan. Saya kata ada nak pergi raya-raya ke? Dia kata tak ada Ustaz. Pakcik-pakcik nak apa? Nak ngaji ke nak raya? Ngaji lah. Itulah kami ngaji. Jadi bila dikiaskan dengan benda-benda macam ni, saya pun tengok sama je lah kot. Kelas saya semua berjalan seperti biasa. Esok, lusa, Isnin, hatta Isnin pun kita ada kelas dengan budak kelas Arab pun akan biasa juga. Tak ada apa-apa cuti kot bagi kita orang. Sebab kita tak boleh pergi mana-mana ke raya ni, so kita ngaji je lah. Mari itu jelas semua faham? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Mari kita insya-Allah moga mudahkan segala urusan kita untuk dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Syukran. Ustaz.